Jadi mimpi jumpa Nabi? Apa? Lain macam tu. Memang ada hadis. Dia mari balik Rasulullah. Dia mari jalan, aku jalan tu saya tengok. Muka dia hitam dan masam, sedih. Aku tak boleh nak move on lah yang Tok Guru Haji mimpi jumpa Nabi tu. Dia kata Nabi hitam. Saudara, saya tak tahu nak kata apa. Yang saya rasa ialah sedih. Saya cukup rasa sedih. Dalam mimpi dia tu, dia cakap warna kulit Nabi wanita. Wanita. Ni. Buku ni. Syama'il Muhammadiyah. Jadi mimpi jumpa Nabi? Apa? Nasib baik dia tak cerita Nabi makan kopok lekor sudah. Kalau kita mimpi jumpa Nabi di zaman ni, jangan cerita kat orang. Nampak? Tok Guru dia cerita kat orang mimpi jumpa Nabi pun orang konten. What up guys? Tok Guru Haji Hadi. Aku tak boleh move on. Malam ni aku tak boleh move on. Nabi kata man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa-siapa yang mimpi bertemu dengan aku, memang betul dia melihat aku. Takkan dia tak beritahu kan. Apa kata waktu dia jumpa Nabi, dia pergi Masjid Rusila, nampak bangkai anjing, tiba-tiba muka Rasulullah hitam, lepas tu duk nak marah. Tapi kawan tu Hasim Jasin dia tak bagi tahu pun. Okey, aku rasa ustaz-ustaz semua dah habis. Kita nak bawa semua respon kawan-kawan kita. Kalau tak silap aku, respon kawan-kawan kita duk ada 10 orang ada kot. 10 orang memberi respon. Bantu aku like, komen dan subscribe. Kita dengar. Oh ni betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kawan kita Mamu Maim ya. Tok Guru Hadi mimpi Nabi. Kata muka Nabi hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up guys? Tok Guru Haji Hadi. Aku tak boleh move on. Malam ni aku tak boleh move on. Terus terang aku cakap. Tak boleh. Aku rasa nak gelak je. Tok Guru Haji Hadi mimpi Nabi Muhammad SAW. Ini kata Tok Guru, bukan saya kata, bukan dia orang kata. Tapi ada ke patut cakap mimpi Nabi Muhammad muka hitam? Allahu Akbar Tok Guru. Lain kali kalau nak tidur, rasa-rasanya kalau dalam tidur tu nak mimpi, biar lampu bilik tu terbuka besar, terang menderang. Jangan off lampu bilik. Mestilah segala-galanya nampak gelap. Mimpi dalam kegelapan. Jahat gelak dia kan. Mimpi Jadi mimpi jumpa Nabi? Apa? Lain macam tu. Memang ada hadis berkenaan dengan mimpi Nabi ni. Nabi kata man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa-siapa yang mimpi bertemu dengan aku, memang betul dia melihat aku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Sebab apa? Sebab syaitan ni dia tak boleh menyerupai Nabi. Hadis ni daripada Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Tapi dia pergi cerita dekat publik tu pasal apa? Boleh mengundang fitnah. Hang nak pergi Iran berpuluh kali sekalipun, pergilah nak taklid mazhab Sunni dengan Syiah. Ikut hang lah. Yang hang pergi guna mimpi Nabi sebagai hujah tu pasal apa pula? Tapi aku pelik lah dia cerita mimpi tu kan. Nabi datang Rusila, lepas tu jumpa bangkai anjing busuk. Muka Nabi ni jadi hitam. Lepas tu ada rombongan takbir. Mimpi Haji Hadi ni dia bagi tahu umat Islam ni akan kembali kepada perkauman Ashabiyah. Dan kita tengok memang walaun ni semua perkauman. Nasib baik dia tak cerita Nabi makan kopok lekor sudah. Alright. Dia mari balik Rasulullah. Dia mari jalan, aku jalan tu saya tengok. Muka dia hitam dan masam, sedih. Wajah dia sedih. Astaghfirullahalazim. Aku tak tahulah nak kata apa bila aku tengok ucapan dia. Apa yang aku boleh kata, aku rasa sedih gila. Dan aku rasa satu lagi dia kena jumpa doktor pakar. Ni seorang lagi juga, Afnan Hamimi MP ni, kena jumpa juga doktor pakar. Sebab apa? Adakah maklumat ambil dari WhatsApp nak bawa ke parlimen, bahas dekat parlimen? Weh Afnan Hamimi,
Aku rasa hang belajar nak kata tak pandai, pandai juga aku rasa. Tapi Afnan Amin ni, aku nak buat video TikTok pun aku tak ambil. Aku takut benda tu tak betul. Belum hampa jadi pembangkang. Pembangkang dulu nak bahas dalam parlimen, siap rujuk laporan ketua audit negara bagai. Wakil rakyat ke apa ni? Memang nampak low class gila. Parlimen kot. Itulah perangai Perikatan Nasional. Okey, habis video Harun lagi satu ni, kan, kita pergi kepada video yang walaupun memberi respon kepada Harun ni. Oh, tapi dia pun tak panggil nama Harun tu Harun, dia pun panggil Ron 95. Sebab apa? Of course lah, depa pun takut attack direct. Jadi jom sambung. Puan lah yang Tok Guru Haji Hadi mimpi jumpa Nabi tu. Dia kata Nabi hitam. Bila masa Nabi hitam? Silap orang kot. Bala Subramaniam tu kot, yang di HPP tu. Yang tu sama lah. Tu pun mimpi Nabi juga. Alright. Okey, alright. Sekejap. Okey. Terima kasih kawan yang hadir. Jom kita pergi. Aku tak pastilah apa yang ucapan Harun kata jangan menghadi awangkan kami semua. Oh Allah. Waalaikumsalam kepada kawan-kawan yang memberi salam. Bantu aku like, komen dan subscribe, geng. Okey, jom. Tahniah kepada Ron 95. Kenapa hang tak berani sebut nama? Kan kami tak hina ulama. Yang apa gelar ulama tu dia adalah ahli politik. You know is ahli politik. Dia dalam politik boleh dikritik. Kalau tak mau yang hang kata ulama ahli dikritik, dipersilakan akak kaki lambung dia daripada dunia politik. Jom sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Okey. Terutama sekali Okey geng, aku terpaksa lapik juga muzik disebabkan dia ada muzik ayat astagfirullah tu biasanya copyright. Jadi aku terpaksa apa dengar lebih faham lah. saya nak ucapkan tahniah kepada Ron ataupun Ron 95. Saya panggil dia Ron 95. Saya tak mau cerita panjang-panjang. Tahniah kepada kamu kerana kamu layak digelar penghasut untuk umat-umat Islam yang ada dekat Malaysia ni supaya benci ulama. Saya tak boleh sebut nama kamu lah ya. Dan dah digunakan ayat macam mana sekarang? Ayat menipu dia dah guna ayat baru dah sekarang ni. Jangan kau nak awangkan aku. Oh dah guna ayat baru. Tahniahlah kepada Ron ya, kerana Dia koyak geng apabila Harun kata janganlah menghadi awangkan aku. Aku tak pasti video Harun mana satu lah. layak terima anugerah menghasut untuk orang membenci ulama. Kononnya nak benci politik, kononnya secara tak langsung kamu dah menghasut. Tak kisah siapa pun yang ada dekat Malaysia ni yang tengok video kamu udah terhasut dengan kata-kata kamu, dah benci dengan ulama sampai buatkan nama ulama tu jadikan sebagai permainan. Ni yang terbaru pula ni. Jangan kamu hadi awangkan aku, bukan hadi awang. Ini bukan hadi awang, ini ni Aziz pula. Astagfirullahalazim. Udah jadi barang mainan. Segala puji bagi Allah. Kamu ingat kamu ni siapa dekat dalam dunia ni? Saya kata kamu. Kamu ingat kamu Setahu setakat kami berpolitik ni di era ini ni, kami tak gunakan nama arwah Tok Guru Ni Aziz. Kita hanya membezakan sebab tu arwah Tok Guru Ni Aziz ada dengan setelah arwah Tok Guru Ni Aziz tak ada. Dan seperti mana PAS hari ni, betapa karut dan marutnya PAS. Jadi dia nak relate kan lah, kononnya kita hina ulama. Tu je pun. Sambung. siapa yang kamu nak pelekehkan nama-nama orang baik ni? Saya kabur kamu. Ya? Saya kabur dengan kamu dah ya. Dalam telefon orang tak kenal kamu, tak ngapa. Ya? Dalam telefon orang tak kenal kamu. Ya, kamu boleh komen apa kamu nak. Tapi seterang saya kabur lah. Saya ucapkan tahniah lagi sekali kepada Ron ataupun sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat dia yang 3-4 kerat tu lah. Tak habis-habis menghasut supaya orang benci ulama. Segala puji bagi Allah. Kamu bukan suruh orang benci parti. Kamu bukan suruh orang benci politik. Tapi kamu suruh orang benci orang-orang baik. Mantap. Orang berjaya lah menghasut sampai kan orang jadikan barang mainan. Nama orang baik sekarang jadi barang mainan. Contoh jangan kau nak hadiah awangkan aku. Lepas tu seorang lagi sambut sekarang. Ini bukan hadiah awang bro, ini ni Aziz. Saya tak nak gunakan perkataan kesat, tapi
Jangan terlalu bermain dengan kata-kata. Allah itu maha adil, maha kuasa. Dunia ini bukan manusia yang punya. Dunia ini Allah yang punya. Jangan bongkak, jangan takbur. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Siapa yang ada nampak video ni, tolonglah kamu aminkan saja. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, kau berikanlah hidayah kepada orang yang menghina ulama ini, ya Allah. Kau berikanlah hidayahnya secukup-cukupnya dengan dia, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja saya pesanan saya pada petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, mereka tak kenal siapa Harun tu. Kan? Harun tu cerita dia. Kan? Dia sebab berbeza politik. Oh ya Allah, bagilah hidayah. Bagi hidayah kepada Harun untuk sokong parti PAS. Macam tu. Bagi mendoakan supaya Allah bagi hidayah kepada si Harun supaya Harun tu menyokong PAS. Macam tu tak? Ha? Awak orang yang tak bersama dengan PAS, orang yang menentang PAS ni dah puluhan tahun yang dulu. Daripada tahun 60-an orang menentang kira PAS sampai hari ini. Awak itu semua hina ulama ke apa? Sebab apa? Sebab menolak ulama. Sebab apa yang PAS tak buat dekat UMNO Barisan Nasional selama ni? Apa yang PAS dah tak cerca UMNO, cerca kerajaan hari ini dengan mendajalkan orang, memunafikan orang, tuduh orang lawan Al-Quran. Macam tu ke? Allah, jom kita sambung untuk video seterusnya. Okay, jap. Okay, bantu aku like, komen dan subscribe again. Saudara, saya tak tahu nak kata apa. Yang saya rasa ialah sedih. Saya cukup rasa sedih. Kalau kita bercakap sekarang, dikatanya kita kutuk ulama'. Padahal bukan ulama' yang kita kutuk pun. Ada ustaz yang pesan, kalau mimpi, rezeki mimpi berjumpa dengan Nabi, eloklah simpan untuk diri sendiri. Haji Ali kata dia dimimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Okey. Dalam mimpi dia tu dia ada cakap warna kulit Nabi warna hitam. Okey, warna hitam. Okey. Ni. Buku ni Syama'il Muhammadiyah. Siapa yang tak ada buku ni, pergi cari buku ni. Okey. Bagus. Dia cerita semua pasal perihal Nabi Muhammad. Macam-macam daripada rambut, cara Nabi makan, cara pakaian, bentuk bahu. Okey, ini adalah huraian-huraian sahabat berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang aku nak cakap, aku nak highlight few things saja dah berkenaan dengan kulit Nabi. Okay, kita baca few hadis saja, ambil dia punya ringkasan ataupun dia punya ayat-ayat yang mengatakan, menceritakan tentang warna kulit Nabi. Hadis yang pertama daripada Anas bin Malik. Okay, Rasulullah bukanlah orang yang terlalu tinggi, namun bukan juga terlalu pendek. Kulitnya tidak putih pucat, juga tidak sawo matang. Hadis ni hadis sahih. Okey. Hadis yang kedua daripada Anas bin Malik juga. Rasulullah adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak rendah. Bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Warna kulit beliau coklat. Jika berjalan, pergerakannya condong-condong ke hadapan. Okey, pun hadis sahih. Hadis yang kedua. Ada lagi satu ni, hadis yang ke-6. Okey. Hadis yang ke-7. Okey, hadis yang ke-7 ni adalah daripada Ali bin Abi Talib, bercerita mengenai sifat Rasulullah. Okey, apa yang diceritakan antaranya ialah kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Okey, so ada lagi input yang berlaku dapat dari segi warna kulit. Ini adalah kata apa, penerangan sahabat-sahabat. Okey, kita tahu exactly. Ini adalah pandangan sahabat-sahabat berdasarkan hadis-hadis yang sahih. So, nanti Allah kata kulit Nabi warna hitam. Hitam mana aku tak tahu. Okey, tapi pentasuk dari awal, percayalah apa yang dia orang cakap tu, kulit Nabi warna hitam. Itulah tu. Dan tak orang. Alright, itulah apa daripada sahabat kita menceritakan dia adalah buku, dia baca, dia ambil tahu dan dia juga memahami dan dia menilai kan apa yang dia kata itu aku setuju. Okey, kita pergi dengan Adib Aiman pula bersama dengan Wan Fauzuddin. Ada yang dia pendapat. Okey, Adib Aiman. Okey, memang dia kata okey biar je lah Hadi dia nak mimpi ikut dia lah kan. Tapi persoalan dia di akhir-akhir tu je yang aku macam tertanya-tanya sikit.
Aku setuju apa yang dikatakan oleh Adib Aiman ni. Jadi bantu aku like, komen dan subscribe kawan-kawan yang baru masuk. Kalau iklan masuk tu bantu tak dekat iklan. Satu je. Okey, jom kita sambung. Haji Hadi tu nak mimpi. Ada Aiman je setek. Biar je lah. Sekejap, apa dia tulis belakang ni? Haji Hadi penyelamat ummah. Khalas. Ada Aiman je setek. Biar je lah Haji Hadi tu nak mimpi Nabi. Memang selayaknya pun. Aku baca pun dah 3-4 kali dah beliau bermimpi jumpa Nabi. So tidak ada masalah. Ini bukan masalah politik. Kepada semua penyokong kerajaan, jangan terperangkap ke dalam tarian 3R ini. Itu hanya untuk justify kenapa beliau kena ketakrim, untuk selesaikan masalah Sunni je Syiah ditakrim, masalah dunia tu. Cuma persoalannya setek hari ni untuk mungkin boleh tolong jawab. Dekat Malaysia ni antara Wahabi dengan Sunni pun tak habis-habis lagi. Kenapa Tuan Guru Haji Hadi tak mau selesaikan? Kan lebih afdal. Just setek. Hampa faham Hampa faham Okey, jom aku nak selitkan sikit bersama dengan Iswaldi Moni, dan juga dekat bahagian belakang ni ada Abang Wan. Panas sikit ni. Jom sama-sama kita dengar. Bantu aku like, komen dan subscribe, geng. Yang pertama sekali, saya nak cerita konteks mimpi itu tadi kan. Hadi Awang, Ustaz Hadi Awang mengatakan, banyak kali dah ni antara yang terkini lah beliau mengatakan bahawa dalam konteks nak menyatukan antara Syiah dengan Sunni, Ustaz Hadi Awang kata beliau bermimpi bertempiak Allahu Akbar. Nabi datang pada beliau bersama sahabat kan, setelah mula-mula dia macam ni, cerita dia macam ni. Dia nak pergi ke masa tu ada perhimpunan Syiah. So ada ulama ataupun ustaz-ustaz daripada Saudi dan sebagainya call dia, kata jangan pergi. Kemudian ada ahli sunnah daripada Iran kata pergi. Kemudian dalam istiharah lepas tu beliau mimpi jumpa Nabi. Okey, dia kata dan cerita tadilah jumpa Nabi sebagainya untuk mempertemukan. Okey. Number one, dia macam ni tuan-tuan. Number one, mimpi tidak boleh dijadikan dalil. Okey, mimpi tidak boleh dijadikan dalil. Dia hanya boleh jadi cerita. Kita mimpi ni hanya boleh jadi cerita. Wa imma yang mimpi itu seorang ulama yang besar ke, seorang orang biasa lagi lah, mimpi tidak boleh dijadikan dalil. Kita boleh dengar, kita boleh jadi cerita. Kita tak boleh juga kata engkau berbohong pun tak boleh. Tetapi kita pun juga tak boleh kata engkau berkata benar pun kita tak boleh. Kita tahu dalam hadis Rasulullah mimpi ni ada 3. Mainan tidur, sesuatu yang baik, sesuatu yang jahat datang daripada syaitan. Kan, sesuatu yang baik, sesuatu yang dihantar kepada kita, ataupun mainan tidur, ataupun sesuatu yang jahat ini dimainkan oleh syaitan. Kita tahu benda itu. Tetapi dalam konteks ini mimpi tidak boleh dijadikan hujah dan dalil. So kita nak dengar cerita itu boleh. Tuan-tuan, saya sarankan jangan, tak perlulah kita nak peleceh-pelecehkan mimpi Hadi Awang lah. Ustaz Hadi Awang ni tak perlu. Tetapi dalam masa yang sama, jangan gunakan mimpi itu sebagai dalil. Oh, lepas ini, maka hendaklah kita menyatukan Syiah dan Sunni dan sewaktu dengannya. Bukan saya kata jangan satukan, tak. Bukan kerana dalil itu. Bukan kerana mimpi itu, tuan-tuan. Kan, bukan kerana mimpi itu. Dan mimpi ni sesiapa boleh bermimpi. Jangan anggap hanya ulama je boleh bermimpi, tuan-tuan. Orang biasa boleh mimpi kalau dia mimpi. Dan saya tertarik dengan kata Dr. Mazhar kan. Kalau kita bermimpi, okeylah mimpi kita. Tetapi, macam mana kita nak tahu yang datang dalam mimpi kita itu Nabi? Sebab kita tak pernah jumpa dengan Nabi. Ada yang kata, ada satu hadis mengatakan bahawa kamu tidak akan bermimpi. Maksudnya syaitan tidak akan menyerupai Nabi di dalam mimpi. Okey? Syaitan tidak akan menyerupai Nabi di dalam mimpi yang datang kepada kamu. Dia cerita dia macam ni hadis tu. Hadis ni diberitahukan kepada sahabat-sahabat yang pernah jumpa Nabi. Okey? So dia dah tahu rupa Nabi macam mana. So bila di dalam mimpi Nabi datang dalam muka yang wajah yang dia orang pernah nampak, dan tahu itu memang Nabi, bukan syaitan yang menyerupai Nabi. Soalannya kita ni, kita tak pernah jumpa Nabi. Kita tak ada gambar Nabi. Kita tak ada image Nabi. Kita ada gambaran tapi ada gambar dia. So siapa kata yang betul muka wajah Nabi yang betul datang, yang itu syaitan tak boleh menyerupai. Tetapi siapa kata yang datang dalam mimpi kita muka macam Arab-Arab sikit, bentuk macam, yelah adalah feature-feature Nabi, dia serupa kan. Kemudian dia kata dia Nabi. Dalam hadis tak pernah kata, syaitan tak boleh kata dia Nabi. Iblis tak boleh kata dia Nabi. Cuma Iblis tak boleh menyerupai wajah Nabi yang sebenar. Tetapi dia boleh kata dalam mimpi, buat muka Arab sikit kan, ada celak sikit, handsome sikit. Saya adalah Muhammad yang datang kepada kamu. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan, jangan salah sangka. Jangan salah, apa orang kata, sangka pula. Seolah saya kata yang datang dalam mimpi Hadi itu syaitan iblis. Bukan. Itu bukan. Jangan. Poin saya adalah
hujah, dalil, maksudnya datang Nabi di dalam mimpi kita itu bukan dalil, bukan hujah. Itu mimpi. Kalau datang kepada kita, hati kita seronok dan sebagainya, mungkin kerana kerinduan kita, alhamdulillah, itu rezeki kita. Dan sebenarnya tak perlu kita cerita ke orang. Tuan-tuan, saya nak kata, siapa kata saya tak pernah mimpi jumpa Nabi? Siapa kata saya, Iswardi Morni, tak pernah mimpi jumpa Nabi? Tak ada siapa boleh menafikan. Kan, cuma saya cerita tak cerita, itu cerita lain lah. Kan, adakah saya lebih mulia daripada orang lain kerana saya pernah mimpi jumpa Nabi? Tak. Itu adalah mimpi saya. Tidak menjadikan saya lebih mulia daripada orang lain. Alah, kau nak menipu Is. Macam mana kau tahu aku menipu? Adakah ada level-level tertentu menyebabkan kita boleh mimpi jumpa Nabi? Tak ada. Tidak ada. Oh, hanya ulama' je boleh mimpi jumpa Nabi. Specialnya ulama'. Tak ada, tuan-tuan. Dalam Islam, kita tidak ada kasta-kasta. Kita tidak ada level-level yang boleh mencapai satu-satu maqam. Semuanya ahsanul amalah. Semuanya amalan kita. Dan membawa kepada ini, kadang-kadang saya takut benda ini akan jadi satu kemelampauan. Sehingga menggunakan benda ini. Ini geng-geng mufti suka. Bukan mufti Perlis. Selain daripada mufti Perlis, sukalah geng-geng mimpi kan. Tak maaf lah saya kata kan. Sebab itu dia bertakbir tu. Kan? Hanifah Maidin kata, terinspirasi mesej daripada Lipas, Hanifah kupas ancaman DAP. Muhammad Hanifah Maidin berasa terinspirasi setelah membaca mesej daripada Bali daripada PAS yang bercakap tentang cahaya dan kebenaran mengatasi kegelapan dan kebatilan. Bekas Menteri Undang-Undang berkata, bagi mengulas dakwaan ancaman terhadap status quo di Malaysia oleh DAP yang lontarkan pemimpin PAS ini, Hanifah mempersoalkan bagaimana DAP dengan segelintir wakil rakyat memegang portfolio kabinet yang boleh menggugat kedudukan orang Melayu Islam yang termaktub dalam perlembagaan. Saya buntu, saya tak dapat cari jawapan, katanya. Orang Melayu membentuk lebih 70% penduduk, lebih ramai gabungan China India. Jadi dakwaan untuk menimbulkan ketakutan itu tidak masuk akal. Terdapat hanya satu kesimpulan, dakwaan itu mengarut, katanya. Hanifah kemudian menyentuh penurunan kadar kelahiran di kadar orang Cina dan India berbanding orang Melayu. Mengambil kira faktor ini membuktikan tiada ancaman pun kepada rangka kerja sedia ada pada masa hadapan. 1, 2, kenyataan media bendera asing tidak boleh dianggap sebagai ancaman itu wujud. Itu retorik hyperbolik. Retorika yang dibesar-besarkan. Itu kadang-kadang persoalan kita kepada geng-geng ni, tuan-tuan. Kan mana datang ancaman yang dikatakan ancaman tu? Bila kita tanya soalan itu, dia orang tak boleh jawab. Dan mereka menjawab dengan jawapan-jawapan mimpi dia. Mungkin macam ni, mungkin macam ni, mungkin. Tak, kalau nak cerita mungkin, ada kemungkinan Iswardi ni jadi Perdana Menteri Malaysia. Kan? Kan mungkin Iswardi nanti akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Amin, kita kata. Tapi adakah kebarangkalian besar itu akan berlaku? Sukarlah. Nak kata mustahil, tidak. Itu kerja Tuhan, rezeki Tuhan kan. Tapi kebarangkalian kita tengok berdasarkan kepada perkembangan politik dia, kekuatan dia sebagainya, nampak sukar. Tapi mimpi itu ada. Ada tak kemungkinan satu hari nanti kita kata orang kata Hadi Awang tu jadi Perdana Menteri? Ada kemungkinan. Tapi kebarangkalian tu agak sukar lah. Bukan mustahil, sukar. Kerana apa? Faktor usianya, kesihatannya, pemikirannya, benda-benda macam tu menyukarkan kebarangkalian itu berlaku. Tapi nak perangai yang lebay ada. Itulah sedikit penjelasan daripada Iswardi Moni. Iswardi Moni ni dia bukan belit. Semua dia apa yang dia duk rasa di dalam hati dia nak kena cerita, kan, dia akan cerita. Aku pun kadang-kadang aku WhatsApp dengan dia juga, memang kami duk kontak juga lah. Contoh kalau tak silap malam ni ada buat sembahyang hajat untuk Iswardi Moni. Untuk lagi minggu depan 11 dan 12 hari bulan Iswardi Moni akan naik kok. So semua berserah kepada Allah. Kan, anda kata Is menang, Is akan bebas. Kalau Is kalah, Is akan ke dalam penjara. Mungkin penjara Kajang. Tapi insyaAllah semoga dipermudahkan dan peguam Faizal, peguam Iswardi insyaAllah akan kuat untuk fight di mahkamah. Semuanya akan bergantung kepada peguam. Peguam dia pro, power, boleh goreng, boleh bentang fakta, insyaAllah Iswardi akan menang. Jadi sebab tu lah peguam tu penting. So kita nak bawa bersama dengan Abawan. Lebay Hadi kata mimpi jumpa Nabi. Nabi suruh pergi Iran. Nabi tak suruh pergi parlimen. Jom kita dengar daripada Abawan Faizuddin. Harun Marika, terima kasih. 4 sing dolar, 4.4 sing dolar. Terima kasih. Baik. Aku tak sempat nak tengok komen. Terima kasih kawan-kawan yang bagi super chat, super sticker dan super thank. Kalau iklan masuk, bantu tak tekan iklan. Aku tak sempat sebab aku adalah beberapa komen yang aku duk sekat daripada tadi.
untuk aku nak bacakan sekali komen kepada di dalam live ni, live sekali sekali. Komen dia padu. Padu komen dia. Sekali kita akan share. Jadi jom kita dengar daripada Abang Wan. Sekejap aku undur sikit apa yang Abang Wan kata. Okay, alright. Terima kasih. Inilah perangai yang lebay ada. Yang ada repati lebay. Haji Hadi kata dia mimpi. Nabi suruh pergi Iran. Nabi tak suruh pergi parlimen. Nabi tak suruh pergi parlimen sebab parlimen bukan sekolah. Nak parlimen bukan sekolah. Jadi Nabi tak suruh pergi parlimen. Gaji Nabi suruh ambil. Sebab gaji tu rezeki. Rezeki yang ditolak. Dalam Islam ni rezeki yang tolak. Ada dalil dia membaca dalil dia kan. Rezeki Allah bagi, jangan tolak. Parlimen Nabi tak suruh. Habis Nabi suruh gimana? Pergi Iran. Mekah, Arab Saudi, Nabi pun tak suruh. Sebab dia tak pergi umrah bertahun dah. Kan? Tak tahu sebab apa. Tapi Nabi dah masuk dalam mimpi, suruh pergi Iran. Apa dia? Suruh menyatukan Sunni dengan Syiah. Hebat aja Hadi Sarul. Boleh menyatukan dua fahaman. Sunni dengan Syiah. Yusuf Kadawi tak boleh buat. Syekh Taha Jabir Al-Awani pun tak boleh buat. Habib Omar tak boleh buat. Kan? Bung apa ni? Profesor Hamka yang hebat menulis buku tu pun tak mampu nak buat. Tak mampu buat tu. Dalam dunia ni, yang diharapkan supaya menyatukan Sunni dan Syiah, orang itu adalah Hadi Awang. Kelakar tu. Orang yang duduk kat Malaysia ni kerja dia memecah belah kaum Melayu. Ya? Tak payah nak satukan tim Timur Islam. Tak payah nak satukan Sunni dengan Syiah. Sesama Syiah, sesama Sunni pun kau tak boleh, bukan nak satukan, pecahkan. Kita bukan cakap kosong, kita ada fakta, kita ada bukti. Macam mana kau nak menyatukan Sunni dengan Syiah? Sunni kat Malaysia ni pun kau jadi tukang pecah belah. Sunni kat Malaysia ni bertempur, bergaduh, berbunuh-bunuhan kerana amanat kau. Yang berlaku di Mali itu bukan Syiah dengan Sunni. Yang berlaku di Mali itu penyuruh orang Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah, sesama kita berlawan, bertempur. Saudara, yang kafir mengkafir selama ni puluhan tahun dulu berlaku. Sembilan orang UMNO tak sah, nikah orang UMNO tak sah, juru nikah orang UMNO tak sah, imam orang UMNO tak sah. Bukan kerana UMNO tu Syiah, engkau Sunni. Sama-sama Sunni. Syiah tu pun ada Sunnah wal Jamaah, engkau pun ada Sunnah wal Jamaah, kau cakap. Tapi berpecah belah. Masjid asing-asing, imam lain-lain. Orang macam ini yang memecah belahkan sesama Sunni dalam negara kita. Hari ini di konon-kononnya Nabi suruh satukan Syiah dengan Sunni. Kau nak temerang apa daripada Hadi? Wala'on boleh lah. Wala'on ni ya, bila bala kata dia mimpi jumpa Nabi, wala'on tak kebir semua. Saya nak bagi tahu wala'on tet semua. Saya mimpi Nabi banyak kali saya mimpi Nabi suruh saya sokong pas. Nabi tak suruh dia masuk Islam. Ni bala. Dia kata dia mimpi jumpa Nabi suruh dia sokong pas. Nabi tak suruh Islam. Lepas tu sampai sekarang bala tu yang tak apa tahu masih lagi tak Islam. Sebab Nabi tak suruh. Nabi suruh masuk pas. Lepas tu dia sokong pas. Satu kali lebih kena ban buat. Jadi bala, dia kata dia mimpi jumpa Nabi suruh masuk pas. Saya banyak kali jumpa Nabi, dia suruh saya masuk pas. Takbir! Dia kata wala'on dia dengar. Wala'on seronoknya lah. Sebab saya pun pernah mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya tanya pada Datuk Ibrahim. Datuk Ibrahim kata, dia mesti dia kata, dia bukan kita bangsa, dia tengok orang yang siapa yang baik, dia mesti ada boleh. Tapi waktu saya mimpi, bukan sekali, banyak kali dia mengaku beliau adalah, dia kata saya Nabi Muhammad. Jadi itulah saya nasihat. Kalau Islam nak tegakkan dalam Malaysia, mestilah kita kena ikut parti-parti, kita berjuang bersama. Bala mimpi Nabi, wala'on yang takbir. Cuba tanya wala'on, kau mimpi dulu, lanjut dia mimpi lah jumpa Nabi. Mimpi jumpa Abu Lahab pun dah kena nasib baik dah kalau mimpi jumpa Abu Lahab. Sebab tu saya kata, tak ada dalam pas ni wala'on yang berani nak pergi tanya bala betul ke kau jumpa Nabi, kau jangan persendakan Nabi kami. Itu kekasih Allah. Nabi kami. Dalam politik kau jangan jual Nabi lah bala. Boleh politik bala, tapi jangan jual Nabi kami. Ada tak wala'on tanya macam tu? Cakap ke balanya? Tak ada semua. Tak ada. Dia percaya terus bulat-bulat. Telan bulat-bulat kata bala tu. Seronok lah bala tu.
Sebab tu bala tu bertahan lama dalam PAS. Dia kata apa? Kalau saya duduk dalam MIC, saya cakap sikit orang bantah. Saya duduk dalam Bahasa Nasional, apa orang cakap sikit saya bantah. Kan? Tapi dalam PAS seronok dia tu. Saya cerita jumpa Nabi, takbir, takbir, takbir. Dia bala. Seronok lah. Betul bala baca Al-Quran. Bala baca Al-Quran. Terjemah, takbir lagi. Yang tak boleh baca Al-Quran, dia happy je. Dia happy kalau baca Al-Quran, baca terjemah sikit, oh menghina Al-Quran, menghina agama Islam. Tapi kalau bala baca, tak apa. Kan? Pasal bala dah mimpi jumpa Nabi. Kalau macam tadi hampa dengar tadi kan. Kalau hampa dengar tadi kan. Sekejap, polis. Sekejap, polis. Apa kalau hampa dengar daripada awal tadi. Bala bismillahirrahmanirrahim pun takbir. Lepas tu bila macam mimpi Nabi pun takbir. Allah, karut betul, karut lah. Aduh. Saya Satu hang dah lah duk tak sunat. Hang tak mengucap 2 kalimah syahadah. Hang tak ambil wudu. Hang tak bersihkan diri. Tiba-tiba, aduh, lepas tu dapat jadi DHPP RM30,000 sebulan gaji. Nalang ya. Saya tanya Ustaz Tuan Ibrahim. Saya tu dia ceramah kat Kuantan. Saya ingat lagi. Kat Kuantan dia ceramah. Saya tanya Ustaz Tuan Ibrahim, Ustaz Tuan, saya mimpi jumpa Nabi, betul tak betul? Ustaz Tuan kata betul. Naam, betul Ustaz Tuan. Betul. Bila Ustaz Tuan mengesahkan bala jumpa Nabi, walaupun percaya selalu. Jumpa bala, cium tangan. Cium tangan, so. Cium tangan. Bukan senang nak cium tangan orang pernah jumpa Nabi ni. Kita nak jumpa Nabi memang susah. Nak mimpi tak jumpa, tapi dapat pegang tangan orang yang mimpi jumpa Nabi, dah seberkat dah. Kan cium tangan ni. Kita lepas cium tangan bala tu, cium begini. Ni pasal ada bala dia mimpi jumpa Nabi ni. Kita dapat berkat ni, berkat cium kan. Cium. Aduh, puspa wangi. Tapi aduh bala. Macam tu. Nabi berkat. Silaka abang. Macam sekali. Malon. Sekejap aku nak ulang balik part ni lah. Cium tangan bala tu, cium begini. Ni pasal ada bala dia mimpi jumpa Nabi ni. Kita dapat berkat ni, berkat cium kan. Cium. Aduh, puspa wangi. Tapi aduh bala. Macam tu. Nabi berkat. Apa berkat dia je. Macam sekali. Malon. Tahu seorang pun tak nak pertikaikan betul tak betul. Paling tidak tanya lah bala tu betul ke ya. Ustaz Bala, kamu mimpi Nabi. Betul. Saya jumpa Nabi banyak kali dah jumpa. Berapa kali? Banyak kali dah. Lebih banyak daripada hati dia kata. Kan? Macam mana jumpa Nabi yang kamu mimpi tu? Tanya dah. Kalau betul jumpa Nabi, macam mana jumpa Nabi? Untuk fizikal paras dia macam mana? Kalau kita orang Islam saudara, kalau kita orang Islam kita tahu. Mana yang belajar sirah Nabi, ya belajar. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, tapi kita adalah kita guru-guru ustaz-ustaz ajar kita kebangnya, ya bentuk paras Nabi kita bagi tahu ketinggian Nabi macam mana, rambut dia macam mana, wajah macam mana, hidung dia macam mana, gigi dia macam mana. Kita tahu lah kita belajar. Mana kalau kita mimpi itu kalau mendapati ciri-ciri yang ustaz kita sebut, memang Nabi lah. Pasal Iblis tidak boleh menyerupai Nabi. Ya, Iblis tidak boleh menyerupai Nabi, tapi Iblis boleh menyerupai orang lain dan orang itu mengaku Nabi. Boleh. Cuma Iblis tak boleh bermimpi jadi macam Nabi, tak boleh. Tapi dia boleh bermimpi jadi orang lain, jadi syaitan ke apa, dan dia mengaku dia Nabi. Boleh. Sebab tu kita tanya bala, betul ke kamu jumpa Nabi? Tanya dia, kalau betul kamu jumpa Nabi, tolong ceritakan pada kami ya, macam rupa paras yang kamu jumpa. Kita nak kena cek lah, pasal dia melibatkan Nabi kita. Bukan main-main saudara. Dia bukan mimpi jumpa Haji Hadi, ya? Dia bukan mimpi jumpa Mahathir, dia mimpi jumpa Nabi. Jadi kita kena tengok betul tak betul. Nak politik juga, tapi jangan tak jual nama Nabi kami. Tanya. Kita nak tahu jawapan dia. Macam mana dalam mimpi tu kamu jumpa Nabi? Saya jumpa Nabi, Nabi tu pakai serban. Kita fikir, okey betul. Dia pakai serban, kemudian dia janggut sikit, janggut putih-putih sikit. Okey, janggut okey. Tapi dia rendah-rendah sikit orangnya, rendah-rendah sikit, kecil-kecil sikit badan. Di situ kita tahu dia tipu. Kan? Kita tahu tipu. Bila sebut pakai serban, janggut, genda-genda, itu bukan Nabi. Yang dia jumpa, yang dia mimpi itu mutasnik ataupun pentoman. Itu kita beragak. Nabi dia tak katik tau. Nabi tak katik, tak macam pentoman mutasnik. Nabi ni orang yang barang tampan, tinggi-tinggi, nak kata gendah, tak gendah, tinggi, tampan, rambutnya ikal, hidungnya mancung, kulitnya kemerah-merahan, bulu kuning dia tebal, janggut dan terurus, gigi dia jarang-jarang, bukan dengar jongang.
Yang kau mimpi tu, ya, katik-katik yang kau kata tu, itu mungkin tu bentoman, kita tak pemotas ni. Sebab itu penting kita nak, bila orang Islam tebus agama kita yang mendatangkan keraguan, kita kena cek. Sebab tak mahu dia. Okey geng, Abang Wan ni kalau dengan Mu'tasimik ni dia memang betul-betul dia anti punya lah. Mu'tasimik ni kalau aku pun dengan cara pembawaan politik Mu'tasimik aku pun anti, aku pun geram. Tapi kalau hang duk follow live Abang Wan, dia tak berhenti, dia duk kata Mu'tasimik. Ha, yang duk hantar gambar tak apalah. Siapa dia tahu kawan Mu'tasimik, siapa dia tahu kes dia, hang tahu lah. Kalau kita sayang kepada Nabi Bentoman, kita tak pemotas ni. Sebab itu penting kita nak, bila orang Islam tebus agama kita yang mendatangkan keraguan, kita kena cek. Sebab tak mahu dia menunggang Nabi kita. Kalau kita sayang kepada Nabi kita, kita kena pelihara nama Nabi. Jangan biarkan politik kita telan bulan-bulan. Tak boleh, saudara. Tanya dia, betul ke? Ya, kamu tak potong lancau ni, boleh mimpi Nabi, kemudian tanya dia betul-betul. Sampai sekarang dia tak masuk Islam. Kalau tanya dia, Bala, you mimpi Nabi banyak kali, kenapa tak masuk Islam? Sebab Nabi, dia kata Nabi tak suruh masuk Islam, Nabi suruh lepas je. Yang salah dia, macam Hadi je. Pergilah Nabi suruh dia menyatukan Syiah dan Sunni. Logik akal kita, kalau umat Islam dalam Malaysia ni yang sesama Sunni, Al-Sunnah wal Jamaah ni, itu pun usahakan kau nak satukan. Engkau pemecah belah, saya nak beritahu. Engkau pemecah belah, rekod pemecah belah umat Islam dalam negara kita, ya, rekod dah Hadi, ada sejarah, ada saudara. Kita cerita, tak ada fakta. Sampai hari ni pun kerja dia pemecah belah kan. Sebab itu keluar daripada mulut dia, ya, tentang kerajaan hari ni, buatlah Anwar baik macam mana pun, dia tak, dia petikaikan. Ya, nama istilah Madani dia petikai, istilah dia pun. Baca dan dayus. Betul-betul nak tunggang agama dan berpolitik, dan betul-betul nak memecah belahkan. Ini yang saya katakan, orang Islam yang sesama Sunni, dia ni memecah belahkan sesama Sunni. Tapi kamu kata pemimpin kamu nak menyatukan Syiah dan Sunni. Kamu sama Islam, Anwar Ibrahim tu Al-Sunnah wal Jamaah. Kamu Ustaz Tuan Toman, kamu pun Al-Sunnah wal Jamaah. Tapi kamu hentam dia lebih pada Syiah. Syiah pun tak bangai macam tu. Syiah pun kalau main pun main, dia tak main lah isu peribadi macam tu. Kita lebih teruk daripada Syiah. Ni pun saya nak beritahu Tuan Toman, saya peduli apa dia. Sebab pegawai orang golongan lebay dengan agama dan sebab kita kena hentam betul-betul. Sebab ini libatkan agama, dia memesong pemikiran orang Islam. Lebih teruk dia pelacur, saudara. Pelacur dia diri dia dengan Allah, dia dosa dia, dia tak pernah menghasut orang, dia tak pernah memecah belah orang Islam, dia dosa dia je. Tapi dia teruk ni, budak-budak muda yang tahu apa, dia kata berdaya sebab dia ustaz. Takkanlah ustaz bohong. Ni budak muda akan anggap, dan orang muda membenci pemimpin. Okey, itulah daripada Abang Wan. Alhamdulillah. Aku silap pot. Terima kasih kawan-kawan yang hadir, bantu aku like, komen dan subscribe. Okey, selepas ini kita akan pergi ke live TikTok. Live TikTok bersama dengan kawan-kawan sampai ada geng-geng walaun naik dekat dalam kotak tu, bergaduh sana sini. Tapi